Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5 Sains. So, hari ini kita terus menerus ke dalam Telegram. Kita try untuk Telegram punya screen pula. Okey, bagaimana makan data banyak ke tak? So, saya harap pelajar-pelajar yang saya tahu tak makan data banyak. So, saya harap pelajar-pelajar sains tingkatan 5 boleh masuk. Okey, masuk dalam kelas saya untuk belajar sains. Okey, so semalam kita dah belajar mengenai prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal yang menyatakan bahawa apa yang dikatakan dalam prinsip Pascal. Prinsip Pascal yang semalam kita belajar, dia nyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada suatu benda lek, sama ada dia cecair ke, dia gas ke, dia mesti dalam keadaan tertutup. So, semua tekanan tu dia akan dikenakan. Tekanan tersebut akan dikenakan pada semua arah. So maksudnya secara seragam lah. So, kan kita juga dah belajar, ada prinsip Pascal ni kita gunakan dalam operasi sistem hidrolik. Semalam kita dah belajar. Kalau omboh yang pertama, input yang pertama, kamu kenakan daya input tersebut kecil, omboh kamu kecil. Maksudnya kat sini luas permukaan omboh tu kecil. Bila luas permukaan di omboh dia kecil, daya dia pun kecil, maksudnya tekanannya akan jadi kecil. So semua bila kamu tekan sahaja, kamu punya tangan kat sini, kamu kenakan daya. So semua tekanan tersebut akan dipindahkan ke benda lek, pergi ke omboh besar. Pada omboh besar dekat sini luas permukaan dia besar. Dia nak tolak beban ni. So berapakah daya yang diperlukan? So oleh sebab luas permukaan omboh ini besar, so ini bermaksud ini akan membuatkan daya output yang kamu hasilkan tu pun akan jadi besar. So sebab itulah kamu boleh tolak beban tersebut. So dekat sini kita akan guna rumus. Semalam kita dah buat ya, daya input bahagikan dengan luas omboh kecil. Yang ini tekanan pada omboh kecil. Yang ini bagi tekan omboh kecil. Omboh kecil tu sebelah kiri lah ya. Kemudian sama dengan jumlah tekanan pada omboh besar. So maksudnya tekanan yang dihasilkan pada omboh kecil sama macam omboh dekat output ni. Tapi dekat output ni, kamu punya luas permukaan omboh, dengan daya output kamu adalah besar. Tapi tekanan pada kedua-dua omboh ni sama. Itu dah konsep Pascal, yang mana prinsip dia kata semua tekanan tu dipindahkan dalam tekanan yang sama. Daya, semua adalah sama. Di mana kamu gunakan prinsip Pascal ni dalam kehidupan? Semalam kita dah belajar jet hidrolik. Semalam juga kita dah belajar tentang sistem brake hidrolik. Dan kita juga dalam kerusi rawatan gigi. So, hari ni kita nak belajar hubung kait antara hal laju benda ni dengan tekanan. So, saya harap nota kamu dah siap semalam. So, hari ni kita nak tengok, apakah kaitan, kaitan semalam antara luas permukaan dengan daya dan tekanan. Tekanan, daya dengan luas permukaan. So, hari ni kita nak pergi masuk, belajar kembali, kaitan antara hal laju dengan tekanan. Semalam luas permukaan dengan tekanan, sehari ni kita nak belajar hal laju dengan tekanan. Jom kita lihat. Tulis tajuk, hubung kait antara hal laju benda ni dengan tekanan. So, ini kamu tahu ke apa? Inilah kita panggil tube Venturi. Apa tu tube Venturi? So, tube Venturi tu, kalau kamu tengok dekat sini, tube Venturi. Ada mana? Tube Venturi. Ini namanya tube Venturi. So,
Ini cair. Okay, cair ni dia akan letak dekat yang umbu yang besar ni. Bukan umbu lah, tangki yang besar ni. Kemudian cair tersebut dia akan mengalir pergi ke tiub yang pertama, P1, P2 dan P3. So apakah tiub venturi ni sebenarnya? So, tiub venturi ini merupakan tiub tidak seragam. Okay, dengan bahagian tengah dia lebih sempit. Okay, darjah 8.11. Okey. Ini adalah tiub venturi. Yang ini, yang bawah. Yang ini tiub venturi. Yang ini nak menunjukkan yang gambar 8.10 ni tekanan bendali adalah sama bendali yang tidak mengalir. So maksudnya dia tekanan dia samalah untuk bendali tersebut yang tidak mengalir. Yang tidak mengalir maksudnya kita sekat dia dekat hujung. Yang ni. Hujung ni kita sekat. So, kalau kamu tengok aras dia semua sama. Aras air dekat tiub P1, P2 dan P3 sama. Okay, tapi tiub venturi, tiub venturi ni macam ini. Tiub venturi ni dekat tengah dia punya tiub dia sempit. So, tengah dia adalah lebih sempit. Okay, dalam darjah 8.11. Okay, bila bendali ni lalu ataupun mengalir daripada ni tiub yang besar ni kepada P1, P2 dan P3. So pada P2, pada P2 dekat sini dia punya halaju bendali dia adalah lebih tinggi. Maksudnya halaju tu maksudnya laju air mengalir lah. So maksudnya V dekat sini adalah tinggi. Tengok tulisan cikgu dah tak cantik dah, bengit-bengit dah. Halaju bendali di P2 adalah lebih tinggi. Daripada halaju bendali pada P1 pada di P2. Kenapa? Apa beza titik P1 dengan P3? Kalau kamu tengok titik pada P2 ni, dia punya lorong ni sempit. Bila dia sempit, tekanan dia akan jadi rendah. Dekat sini tekanan dia akan jadi rendah. Maksudnya bendali yang melalui P2 ni tekanan dia akan rendah. Inilah yang kita sebut sebagai kesan venturi. Kesan venturi. Maksudnya apabila sempit, bila sempit dekat sini, halaju dia akan jadi tinggi. Bila halaju tinggi, tekanan akan jadi rendah. Tulis sini. Tekanan dia akan jadi rendah. Halaju dia tinggi. Sebab dia sempit. Bila dia sempit, laju dekat sini, dia punya tu semakin laju. Banyak nak lalu dekat sini. Kemudian, apa yang kamu belajar lagi? Apabila bendali dia lalu kawasan yang sempit, halaju akan semakin meningkat. So, macam tadi cikgu cakap tadi. So, tekanan dekat kawasan ini pun akan berkurang. So, ini yang kita panggil sebagai prinsip Bernoulli. Ini yang kita panggil sebagai prinsip Bernoulli. So, mana kesan apabila halaju tinggi, tekanan akan jadi rendah. Tapi kalau halaju rendah, so tekanan akan jadi tinggi. Sebab itu kenapa dekat tiub P2 ni dia punya aras airnya paling rendah. Sebab dekat sini tekanan dia akan jadi rendah. Halaju dia adalah tinggi. So nanti kita boleh tengok video dekat sini, buku teks. Yang ini nanti cikgu akan tunjukkan. Tapi ini medium bahasa Inggeris lah. Kemudian. So nanti kita akan bereksperimen lah. Dekat makmal kita nak tengok macam mana dia punya arasnya. Yang ini 8.12 ni kita tutup dia punya. Tak ada air yang mengalir lah. Dia tertutup, sistem tutup. Tapi yang ini A dengan B ni dia terbuka nanti. So kita nak tengok aras air. So apa itu prinsip Bernoulli? Cikgu nak salin nota mana cikgu? Mesti Najwa kejap lagi dia tanya saya. Najwa kau salin ni Najwa. Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa bendali bergerak dengan halaju tinggi akan menghasilkan tekanan yang rendah. Halaju tinggi, tekanan rendah. Halaju tinggi, tekanan rendah. Ini guna dekat mana sebenarnya? So, kita boleh aplikasikan dalam 4-5 keadaan. Kita tengok kepada 5 prinsip Bernoulli yang digunakan dalam kehidupan kita. Sebenarnya kan, yang kamu belajar daripada semalam hari ni, ini semua tentang fizik.
Semua tentang fizik. So, kamu belajar tentang fizik sekarang. So, hebat tak kamu? Kamu belajar fizik, kamu belajar bio, kamu belajar kimia dalam satu topik, dalam satu subjek iaitu sains. Okey. Banggalah kamu dengan sebabnya kamu pun seperti pelajar sains yang lain juga. Tapi kamu belajar surface saja. Tapi semua kamu tahu. So, kamu boleh belagaklah dengan budak-budak gamma ke, budak beta ke, kamu bagi tahu, saya pun belajar juga. Prinsip Bernoulli. So, nanti cakap dengan mereka. Kamu pun belajar juga. Okey, kemudian kita gunakan aplikasi prinsip Bernoulli ni dekat mana? Kita gunakan pada bentuk sayap kapal terbang. Kau perasan? Perasan tak bentuk sayap kapal terbang tu bentuk apa? Kalau kamu perasan dia bentuk macam ini, melengkung macam ini. Kenapa dia dicipta melengkung? Apa nama dia? Namanya sayap yang bentuk melengkung macam ini, nama dia adalah bentuk aerofil. Macam mana cikgu? Okey. Macam mana kapal terbang boleh terbang dekat udara? Kenapa kereta tak boleh terbang kat udara? Semalam kan cikgu dah cakap, kenapa kereta tak boleh terbang, kenapa kapal terbang boleh terbang? Jom kita tengok. Dekat sini, dekat atas sini, dekat atas sayap dia ni. So, dekat sini, udara berhalaju tinggi. Tadi cikgu cakap apa? Kalau halaju tinggi, tekanan macam mana? So, tekanan dia akan jadi rendah. Ini sayap yang dekat atas. Ya, sayap yang dekat atas. Kemudian yang dekat bawah sini, dekat bawah sini, dia terbalik pula. Dekat bawah ni, halaju dia adalah rendah dan tekanan dia adalah tinggi. So, bila tekanan tinggi, perbezaan tekanan. Maksudnya ada tekanan rendah, ada tekanan tinggi. Dia akan menghasilkan satu daya. Nama daya tersebut adalah daya angkat. Daya angkat dekat sini, dia akan menghasilkan satu sudut. Iaitu kita panggil dia adalah sudut serang. Ini adalah sudut serang ya. So, daya angkat ini terjadi apabila terdapat perbezaan tekanan. Ada tekanan rendah, ada tekanan tinggi. So, terangkatlah kapal terbang tu ke udara. So, kamu kena tahulah konsep dia macam mana. Boleh juga tengok Google. Dekat YouTube macam mana kapal terbang bergerak. So, nanti kamu akan belajarlah. Kemudian, yang kedua, penunuh Bunsen. Penunuh Bunsen ini pula yang kita guna kat makmal. Kalau yang dekat makmal, kita cikgu kata buka lubang udara. So kalau cikgu kata buka lubang udara, tutup lubang udara. Dekat sinilah. Kat sinilah udara dia akan keluar dan masuk. Bila dekat bawah penunuh Bunsen tu kita ada gas. Gas daripada bawah ni, bila kamu hidupkan penunuh Bunsen, gas tersebut dia akan masuk dekat sini. Dekat dorong kat sini. So, dekat sini, gas ini berhalaju yang sangat tinggi. Maksudnya bila halaju dia ada tinggi, so maksudnya tekanan dia akan jadi rendah. Yang dekat luar ni pula, dekat luar ni yang nak masuk dekat lubang sini daripada udara dekat luar, so halaju dekat sini adalah rendah. Udara sekeliling, tak ada angin ke apa, tak ada gas yang mengalir. So, ini adalah halaju dia adalah rendah. So, bila halaju ini rendah, so tekanan dekat sini akan tinggi. So, tekanan tinggi akan sedut masuk lagi. So, dekat sini bila bercampur je udara daripada luar dan yang kat dalam, so terhasillah api daripada pencampuran antara gas dengan udara, dia akan menghasilkan api daripada penunuh Bunsen. So, terbuka lah. So, perbezaan apa tadi cikgu cakap? Perbezaan tekanan. So, perbezaan tekanan tersebut dia akan menyalakan. Ini adalah konsep penunuh Bunsen. Kemudian helikopter. Helikopter pun sama juga macam siapa namanya? Kapal terbang. Dia dua-dua dia boleh bergerak dekat udara. Kenapa? Macam mana? So, kalau kamu perasan, kalau dia punya bentuk sayap ni, kamu tengok nanti macam mana dia bentuknya. Dia bentuk macam ini. Dia macam bentuk aerofil lebih kurang kan? So, yang kawasan dekat atas ni, halaju udara dia adalah tinggi. Tapi tekanan udara dia adalah rendah.
Tapi bahagian bawah ni pula, bila ada daya halaju dia adalah rendah, tapi tekanan dia adalah tinggi. So, beza. Bila terdapat apa tadi? Perbezaan tekanan. Okay, bila ada perbezaan tekanan, terhasillah daya angkat. Yang mana daya angkat ini akan menerbangkan helikopter ke udara. Okey, sebab perbezaan tekanan ya. Halaju atas tadi tinggi, tekanan rendah. Bawah tekanan tinggi tapi halaju dia adalah rendah. Okay, yang ini drone pula. Drone tu dekat mana? Alah, yang apa tu? Kamera yang dekat yang macam apa nama? Kipas. Berpusing. So macam mana dia konsep dia macam mana dia boleh pusing dekat apa atas. Kenapa dia boleh terbang? So, sama juga konsep dia dekat sini. Kalau kamu tengok bentuknya pun bentuk aerofil, lebih kurang bentuk aerofil. Yang mana yang dekat atas ni, halaju dia adalah tinggi dan tekanan udara dia adalah rendah. Okay, tapi yang dekat bawah sama yang macam tadi, halaju dia adalah rendah, tapi tekanan dia adalah tinggi. So, perbezaan apa? Perbezaan tekanan. Okay, perbezaan tekanan ni akan menghasilkan satu daya, iaitu kita panggil daya angkat. Okey. Okey, jelas ke Kavya, Gayatri dengan Najwa? Ada siapa ke lagi yang masuk kelas Cikgu Ziana? Okey, tahniah kepada Ansho. Medan. Medan ni siapa ke namanya ni? Nama dia Medan ni siapa namanya? Boleh kenalkan diri? Hamdan, Cikgu. Hamdan. Hamdan. Hai Hamdan. Assalamualaikum Hamdan. Alah, petang masuk kelas cikgu. Terharu dah cikgu. Alhamdulillah. Hamdan masuk kelas cikgu. Dah lama tak jumpa, pergi mana? Pergi mana, Cikgu? Melancong? Tak ada. Tak ada? Ingat tadi melancong. Okey, terima kasih. Okey, stay tune dengan kelas cikgu Ziana ya. Okey, so yang ini budak-budak lelaki memang suka buat ini. Buat fizik. Macam semalam tu kita belajar mengenai sistem brake. Patutnya semalam punya tu Hamdan kena masuk. Tapi tak apa. Kejap lagi kita minta Hamdan bercerita mengenai sistem brake dekat kereta. Macam mana brake depan, brake belakang. Okey, Hamdan bersedia tau. Janganlah takut. Adalah main je cikgu. Okey, jom kita tengok. Okey, pernah tak pergi stesen kereta api? Tak pun dekat stesen LRT ke. Okey, kalau dekat situ kamu nampak ada garisan kuning. Garisan kuning ni, okey, kalau kamu perasan garisan kuning ni kenapa letak kuning? Kenapa kena letak garisan? Okey. Dekat sini, okay, bila lalu je kereta api, garisan yang dekat dengan kereta api, yang dekat dengan kereta api luar kuning ni, aliran udaranya laju. Kereta api lalu, confirm lah laju udara dia. So, bila laju, maksudnya tekanan dia akan jadi rendah. Okey, bila dekat luar garisan putih, kiranya dalam lah, garisan putih ni, halaju dekat sini adalah rendah. So, tekanan dia adalah tinggi. Okey. So, dapat tak perbezaan tekanan ni? Tekanan sini rendah. Tekanan dekat sini tinggi. So, dia akan menghasilkan satu daya. Yang mana daya tersebut dia boleh menolak penumpang ni pergi ke mana? Ke arah kereta api. Sebab itulah kenapa diletakkan line kuning. Supaya jangan lebih daripada garisan kuning. Kalau kamu lebih daripada garisan kuning, kamu confirm akan, alah cikgu, jauh lagi kereta api. Cikgu, garisan kuning nak pergi ke sini. Memang jauh, tapi daya yang ni, daya yang terhasil daripada perbezaan tekanan ni, dia confirm akan menarik kamu ke dalam landasan. Tak pasal-pasal penyek kamu dekat situ. Okay. So, kita tengok penerangan dia. So, aliran udara berhalaju tinggi. Dekat mana? Okay, dekat kereta api ni ya. So, tekanan ini akan jadi rendah. Tekanan dekat sini akan rendah. So, kereta api tadi, sebab apa laju, kenapa halaju tinggi? Sebab kereta api bergerak laju. So, dengan orang yang berdiri berdekatan. So, besar kemungkinan, kalau ada orang yang berdiri melepasi garisan keselamatan ni. Garisan kuning dia lepas saja, kemungkinan orang itu akan ditolak ke arah kereta api. Sebab apa? Sebab ada daya. Kenapa boleh ada daya? Sebab perbezaan tekanan. Ada tekanan rendah,
ada tekanan tinggi. So, terhasillah daya. Okey. So, kemungkinan dia akan tertarik pergi ke kereta api. Oleh itu, tolong ya. Okey, kalau pergi je landasan kereta api, jangan berdiri dekat dengan melepasi garisan kuning. Kena luar daripada kawasan kuning. Okey, hati-hati. Okey, ada juga kes macam itu. Tapi cikgu, saya tengok dekat Thailand ke dekat mana cikgu, kereta api tu lalu je kat pasar cikgu. Sebab kereta api tu tak laju. Tak laju. Pernah tak tengok dokumentari? Saya pernah tengok hari tu. Dia kalau lalu je kereta api, kalau tak pasar dia jadi pasar biasa. Tapi kalau lalu je kereta api, dia orang semua tutup, tarik dia punya dia punya kemah tu ke tengah. So nanti lalulah kereta api tu. Pernah tengok tak? Hakimi, kau pernah tengok tak Hakimi? Tak pernah? Nampak sangat koma tak tengok National Geography. Okey, kemudian, okey. So, kamu kena tengok, macam benda-benda macam tu memang kena tengok lah. Okey. Sebenarnya cikgu nak kamu buatkan untuk cikgu reka cipta. Yang ini adalah project STEM. Ini project STEM. Ini best tu kalau kamu minat. Kalau kamu minat, kamu mesti boleh menciptakan, kamu kena ciptakan satu sistem hidrolik macam ni. Yang mana kalau kamu rasa macam susah, tapi bolehlah cuba kalau kamu rasa keinginan kamu tu nak mencuba. Okey? So, letakkan 2 ombor, 2 pijagari. Pijagari tu nanti kamu isikan air, cecair, bendalih, apa-apalah. So, kita nak tengok batu dekat sini naik ke terturun. Dia macam konsep yang semalam kita belajar. Semalam kita belajar tentang apa ni? Kita belajar tentang dentist chair. Apa tu dentist chair? Kerusi doktor gigi. Bila kita tekan dia piul dia akan naik. Tapi bila kita statikkan, dia akan statik kat situ, satu ketinggian yang sama. Kemudian kalau kita tarik dia punya piul tu, dia akan turun ke bawah. Inilah kita panggil sistem hidrolik. Semalam kita belajar. So, saya nak kamu ciptakan suatu sistem hidrolik seperti ini. Cuba ciptakan dan buat video. Cikgu nak tengok berkesan ke tak. Jadi tak rekaan cipta kamu tu. Okay. So, dah habis dah chapter ni. Okay. So, jom kita tengok apakah latihan dekat dalam ni. Okay. So, tulis sekarang ni praktis formatif 8.1. Okay, sebelum tu saya nak sebelum kita masukkan latihan, kita tengok video yang ini dulu ya. Kejap ya. Okay, tulis dulu. Cuba jawab dulu latihan tu. Kavya, Najwa, tolong buat dulu latihan tersebut. Muka surat, tadi apa? Muka surat 230. Okay. Sementara tu saya nak masuk dulu video ni. Saya nak search dulu. Okay. HTTP. Okay, cuba ya jawab soalan tu dulu ya. Nanti saya tengok. HTTP. Teks 5074 50 SA 5076 SA 5076. Okey, yang ini dia ajar tentang Venturi. So saya nak tunjukkan kamu. So saya share screen, cancel, stop sharing. Kemudian saya share lagi sekali. Share. Yang ini first time tahu guna. Korang jangan gelakkan cikgu. Cikgu ni slow sangat cikgu. Okey. So, Kavya nampak tak cikgu punya video Kavya? Nampak cikgu. Nampak. Okey, jom kita tengok macam mana video ni. Venturi, kesan Venturi ni bahasa Inggeris. Tak apa, cikgu explain kan untuk kamu. Venturi effect. Okay, Venturi effect is the fluid pressure that results when incompressible fluid flows through a constricted sections of a pipe. I will show you later. Okay, show you later. Let's say we have a pipe.
Okay, we have a pipe and then there's a water flow from left to right. Within these two part of the pipe, okay, then we have three smaller tube. Three smaller tube here. You need to aliran air ni akan sentiasa know that water dekat sini yang mana, okey, kalau kamu tengok dekat sini, okey, dekat A ni tekanan dekat sini tinggi. Okey, bila cikgu cakap tekanan dekat sini tinggi, ini bermaksud laju dia adalah rendah. Sebab itu, okey, bila tekanan sini tinggi, so dia punya aras air adalah tinggi. Okey, aras air tinggi sebab tekan dia adalah banyak, tekanan dekat sini adalah tinggi. Okey, tapi point dekat C ni, okey, point dekat sini, C ni tekanan dia rendah, paling rendah. Okey, so bila tekanan dekat sini paling rendah, maksudnya apa? Laju dia adalah tinggi. So dekat point C ni, laju dia adalah tinggi. Always flow from high pressure to low pressure. Okay, so if the water flow from left to right, it means that the pressures to the left is higher than the pressures to the right. So here we have higher pressure and here we have lower pressure because waters always flow from high pressure to low pressure. So that's the first thing that you need to know. Now, if the water pressure is high, from high pressure to low pressure, okay, the pressure will decrease due to the frictions of the smaller tube, because therefore lower for this one, okay, Curie effects. Pipe for this one, okay. Now, how about if we make the B smaller at the center here? We make the B smaller. Now, if we make the pipe here with a smaller diameter, okay, with a smaller diameters, then the water here will flow faster. This is a constricted area. This is a constricted area. We have smaller diameter. So if the diameter is smaller, then the water will flow faster. And if the water flow faster, the pressure will decrease. According to Bernoulli's principle, right? According to Bernoulli's principle, if the water flow faster, then the pressure will decrease. So here the pressure is high and here the pressure is low because the water flow from higher pressure to lower pressure. But at this constricted area, the water flow very fast and this makes the pressure the lowest. Okay, so we have a lowest pressure. Instead of having water level here, so we have the water level here. So the water level shows the pressure. Okay, higher pressure, it will push the water to a higher level. And if the pressure is the lowest, then the water level is also the lowest. So that's Venturi effect. Okay, we have explained what fastest at B. Because this is a constraint to Bernoulli's principle, if the liquid flow faster, then the pressure will be lower. The liquid flow fastest at B, therefore the water level is the lowest at B. Apa namanya? Kereta api. Dekat kereta api, dekat landasan kereta api. Lagi dekat mana? Dekat kapal terbang. So lagi dekat helikopter. Lagi penunu Bunsen. So itu semua yang kamu pelajari tadi. Okey? So kita masuk pula kepada soalan. Okey. So, saya nak share skrin lagi sekali. Okay, minta maaf ya. Okay, so saya share skrin lagi sekali. Okay. So, latihan. Okay, mana satu latihan tadi? So, latihan kamu adalah di bawah tadi. Okay, jom tulis sama-sama dengan cikgu. Okay, praktis formatif 8.1. Okay, soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1 dia tanya. Okay. Apakah nyatakan prinsip Pascal. Nyatakan prinsip Pascal. Okey, siapa agak-agaknya yang boleh jawab soalan ini? Okey, apa yang dinyatakan oleh prinsip Pascal? Kavya boleh try apa yang dinyatakan oleh prinsip Pascal? Salin yang dekat atas tadi. Boleh? Okay, tolong bacakan. Saya nak Kavya tolong bacakan
Okey, prinsip Pascal. Yang ini ya, tolong salin ya. Kavya, Prinsip tolong bacakan Pascal Kavya. Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip Pascal? Prinsip Pascal menyatakan bahawa penyebaran tekanan apa cikgu? Kavya tak dengar lah suara Kavya. Kenapa Kavya tak dengar suara? Tak dengar. Cuba Kavya check Kavya punya speaker. Speaker tu bahagian dekat yang titik 3 tu. Yang ini. Tak pun Hamdan. Hamdan, cuba bacakan ni Hamdan. Apa dekat sini Hamdan? Boleh tak nampak Hamdan? Hamdan, kau gimana? Tak ada? Yang mana tu? Kenapa saya tak dengar suara awak semua ni? Dengar cikgu. Setting. Hello? Hello. Dengar tak? Ya, Cuba cakap sikit. Dengar, cikgu. Hamdan. dengar cikgu. Alamak. Asal tak boleh cakap ni. Najwa dengar. Najwa tu belum cakap Najwa. Ni cikgu kenapa? Najwa, alamak, apa kena pula Poma. So, cikgu stop sharing. Okey, cikgu try lagi sekali ya. Cikgu tengok cikgu punya setting. Ni nak tekan apa ni? Speaker. Dah tekan. Cuba Najwa cakap Najwa. Hello, Najwa boleh dah cakap? Ni cikgu kenapa? Oh, tak boleh. Saya tak dengar lah suara. Oh, mungkin saya punya ini. Astaghfirullahalazim. Patutlah saya mute kan. Astaghfirullahalazim. Okey, Najwa. Nasib baik dengar pun. Aduh, terkejut saya. Okey, Hamdan. Hamdan try tadi. Hamdan nak cuba. Hamdan cuba cakap kat saya, explain dekat saya apakah yang dimaksudkan dengan prinsip Pascal. Okey, bacakan Hamdan. Prinsip Pascal menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada sesuatu bendalik, cair atau gas dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendalik tersebut dan ke semua arah. Terima kasih Hamdan. Hamdan faham ke apa benda Hamdan baca tu? Faham ke? Faham ke? Faham? Maksudnya, apa maksudnya Hamdan? Explain cikgu balik. Bagus cikgu dengar engkau bercakap dah lama tak dengar suara. Apa benda? Apa yang kau faham? Maksudnya kalau kamu tekan botol tu, apa jadi? Maksudnya tekanan akan Tekanan air akan Okey, tak apa Hamdan. Gemuruh je bila first time dalam jumpa cikgu kan. Dah lah cikgu Jiana cantik. Lagi gemuruh lagi rasa. Okey, so tak payahlah Hamdan. Okey, terima kasih Hamdan. Okey, you try your best. Okey, terima kasih. Okey, so prinsip Pascal ni, okey, bila suatu tekanan, contohnya kau nampak botol tu kan. Yang botol A ni, siapa yang tak datang kelas cikgu semalam, botol A ni, kalau kamu tebuk lubang dekat botol ni, botol tersebut, air dekat dalam botol tersebut dia akan terpancut keluar. Tapi kalau kamu tengok air yang paling bawah, lubang yang paling bawah, dia akan terpancut jauh. Okey, dia akan terpancut jauh berbanding dengan air yang dekat atas. Yang dekat atas terpancut tak jauh berbanding dengan yang lubang yang bawah. Sebab apa? Dekat sini tak ada tekanan apa-apa. Tapi bila kamu tekan botol tu, maksudnya kamu kenakan daya. Okey, bila kamu kenakan daya, ini bermaksud, okey, so air pancutan dekat lubang yang paling bawah tu lagi jauh dia jump. Lagi jauh dia lompat. Berbanding dengan lubang yang dekat atas,
dia tak adalah jauh sangat. Tapi ketiga-tiga lubang ni dia akan menghasilkan perbezaan tadi jarak yang sama. Contoh nilai yang kat bawah, lubang yang dekat bawah tu dia punya jarak yang tadi Z. Tapi sekarang dia dah tambah satu lagi D. D tu umpama contohnya saya nak tambah mungkin 2 cm. Kemungkinan lubang yang kedua tu kalau tak dikenakan tekanan tak dikenakan apa-apa daya Y. Tapi bila kamu tekan botol tersebut dia akan bertambah lagi D. D tu maksudnya jaraknya bertambah lagi, tapi jarak dia sama seperti Z dengan X. Maksudnya apa? Maksudnya penyebaran tekanan. Tekanan yang tersebar tadi tu, yang dikenakan dekat tadi, dikenakan secara seragam ke semua arah. Itu yang kita panggil daya Pascal. Okey. So yang kedua. Yang kedua dah belajar daya Pascal. Kita belajar soalan yang kedua. Nyatakan prinsip asas sistem hidraulik. Prinsip asas sistem hidraulik. Apa yang dinyatakan dalam prinsip asas sistem hidraulik? Jom kita tengok nota yang sebelum ni. Okey, prinsip asas sistem hidraulik. Okey, jom kita tengok. Okey, sistem asas sistem. Okey. Ini jet hidraulik. Okey, sistem hidraulik kat sini. So, prinsip asas dia, okey, yang ini. Okey, kamu salin yang ini. Ni jawapan dia. Okay, jawapan dia adalah prinsip asas dalam sistem hidraulik ialah pemindahan tekanan. Okay, so maksudnya kamu kamu salin daripada sini pergi ke sini. Okay, so kita start daripada sini pergi ke sini. Okay, so kita akan salin dekat situ. Okay, so prinsip asas dalam sistem hidraulik ialah kamu tulis pemindahan tekanan ke atas semua arah berdasarkan prinsip Pascal. Okey, minta maaf ya, saya ada pekerja anak saya. Okey, Habib pergi tolong dekat abah. Nah, ibu ada kelas sekejap lah. Ambil ni. Pergi main anak ya. Okey, terima kasih. Okey, tak apalah. Okey, kemudian soalan nombor 3. Okey, so soalan nombor 3, minta maaf ya, saya ada tetamu tanpa jemputan dekat sini. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3 dia kata nyatakan 3 contoh aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan. Semalam kita dah belajar. Okey. Okey, prinsip Pascal dalam kehidupan. Okey, yang pertama kita belajar dekat dalam. Okey, cuba tengok ya. Habib tengok Habib. Okey, yang pertama kita belajar dalam jet hidrolik. Okey, tulis ya. Yang pertama jet hidrolik. Okey, minta maaf ya. Okey, biasalah kita kerja dekat rumah memang macam itu kan. Ada anak kecil pula tu. Okey, minta maaf ya. Okey, nah. Okey, terima kasih ibu. Okey, terima kasih. Bye. Okey. Okey, boleh. Okey, yang pertama sistem jet hidrolik. Okey. So, yang kedua sistem jet hidrolik ni macam mana? Contohnya dekat kat bengkel kereta. Okey, dekat bengkel kereta yang kamu nak tukarkan tayar tu. Ini adalah jet hidrolik. Okey, semalam kita dah belajar. Okey, yang kedua kita pakai dalam brake hidrolik. Brake hidrolik ni dalam kereta lah. Kalau kereta semalam pun cikgu dah ajar. Okay, brake hidrolik yang mana kita gunakan prinsip Pascal dekat sini. Yang mana kalau brake kat depan dengan kat belakang. Bagaimana dia sistem. Yang ketiga adalah kerusi rawatan gigi. So ada 3 lah ya. Sistem kerusi rawatan gigi. Okay, yang pertama cikgu ulang balik jet hidrolik. Yang kedua brake hidrolik. Yang ketiga kerusi rawatan gigi. Cikgu nak tulis macam mana? Nak tulis soalan sekali ke? Tak payah. Kau buat dia macam ini. Okey, tadi nombor 1 dah. Soalan nombor 2 dah. Okey, soalan nombor 3 kau buatlah nombor 3. Okey. Kau cakap contoh aplikasi. Nah. Contoh tulis ya. Okay, contoh aplikasi prinsip Pascal. Yang pertama, tulislah jet
hydraulic. Okey, yang kedua brake. Hydraulic. Tengok, eja hydraulic cikgu dah salah. Eja hydraulic. H-I-D-R-A-U-L-I-K. Okey, ketiga adalah brake hydraulic. Okey, yang ketiga tadi kerusi gigi, doktor gigi. Okey. Okey, dah siap dah. Okey, keempat. Okay, nyatakan prinsip Bernoulli. So, nak nyatakan prinsip Bernoulli, kamu ambil yang ke atas ni sekali. Okey, so yang ini. Okey, start daripada sini sampai ke bawah ni. Okey, prinsip Bernoulli menyatakan bahawa bendalih yang bergerak dengan laju tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan tersebut. So, ingatlah. Laju tinggi, tekanan rendah. Tekanan tinggi, laju akan jadi rendah. Okey. So, ini sahaja kelas kita untuk hari ini. Dan saya minta maaf banyak kekangan. So, kerja kamu adalah, okey, untuk hari ini. Okey, jom kita tengok page 82. Okey, page 82. Buku kerja. Okey, buku kerja. Jom kita tengok page 82. Buku kerja. Okey. So dah siap ya? Dah tengok ya? Dah tunjuk dah buka ya? Buku kerja page 82. Okey. So kita tengok macam mana. Okey, siapa yang tak ada buku kerja? Siapa tak ada buku kerja? Saya harap semua orang ada buku kerja. Okey. So. Okey, soalan nombor 3. Okey, yang ini Kavya boleh jawab ke? Okey, Kavya. Oh, Kavya. Okey, dia kata, cuba jawab yang ini. Okey, yang ini dia kata bila bola pingpong bergerak ke atas, okey, apabila air dimasukkan ke dalam corong turas, bulatkan jawapan. Okay, maksudnya air mengalir ke bawah atas tu. So, so yang A, laju dekat sini tinggi ke rendah, Kavya? Tinggi. Tinggi. So, bila laju adalah tinggi, maksudnya tekanan dia adalah Rendah. rendah. Okey, laju adalah tinggi, tekanan rendah. Untuk B pula, Kavya. Laju dekat situ adalah rendah. So, tekanan akan jadi Tinggi. tinggi. Pandai. Okey. So, soalan nombor 4 pula. Okay, soalan nombor 4, mana satu prinsip Bernoulli? A. A lagi? B. D lagi satu? E. E. A, D dan E. Okey, prinsip Pascal yang mana satu? B, C, F. B, C dan F. Okey, tahniah Kavya. Okey. So, jom kita jawab soalan objektif. Esok kita jawab soalan subjektif. So, hari ni kita jawab soalan objektif dulu. Okay, kita ada 10 minit. Tak apalah, yang ini kamu boleh buat sendiri, Kavya. Cikgu. Boleh buat sendiri ya, Kavya. Nanti untuk kelas esok, boleh? Boleh. Esok kita try jawab dalam soalan untuk dalam buku kerja. Nanti cikgu ambil gambar, cikgu screenkan kat kamu semua. Okey. Terima kasih semua terima kasih semua datang kelas saya. Terima kasih, cikgu. Okey, bye-bye. Minta maaf ya anak saya kacau hari ni. Saya minta maaf ya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.